Saya mempersilakan Tuan Jimmy Puawi Chi, Yang Berhormat Tebrau. Terima kasih Timbalan Speaker, Ketua Timbalan Speaker. Soalan saya nombor 3. Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk menjawab. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Terbang. Kerajaan komited dalam meneruskan usaha meningkatkan kemampanan kewangan kerajaan tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan. Pada tahun 2024, defisit fiskal berbanding KDNK dijangka berkurang kepada 4.3% berbanding 5% yang dicatatkan pada 2023. Kedudukan defisit fiskal diunjur terus berkurang kepada 3.8% pada 2025 seperti yang dibentangkan dalam Belanjawan 2025. Dalam jangka sederhana, kerajaan mensasarkan defisit fiskal lebih rendah kepada 3% seperti digariskan di bawah kerangka ekonomi madani dan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 atau Akta 850. Dalam Belanjawan 2025, kerajaan telah mengumumkan beberapa langkah bagi meningkatkan hasil termasuk semakan semula kadar cukai jualan, perluasan skop cukai perkhidmatan dan pengenalan cukai dividen bagi meluaskan asas cukai. Sementara itu, bagi meningkatkan kecekapan perbelanjaan, antara langkah yang akan dilaksanakan termasuk menambah baik program pemberian subsidi pukal kepada mekanisme yang lebih bersasar. Di samping itu, penubuhan jawatan kuasa khas bagi merasionalisasi badan berkanun dalam menangani pertindihan fungsi seterusnya memastikan perbelanjaan yang lebih efisien dan efektif. Dalam jangka masa sederhana, kerajaan akan meneruskan inisiatif pembaharuan fiskal termasuk merangka strategi hasil jangka sederhana MTRS bagi meningkatkan mobilisasi hasil serta meneruskan penyasaran subsidi secara berperingkat bagi mengoptimumkan perbelanjaan. Kerajaan juga sedang melaksanakan langkah pembaharuan institusi dan tata kelola termasuk penambahbaikan mekanisme kerjasama awam swasta atau PPP seperti yang digariskan di bawah Pelan Induk Kerjasama Awam Swasta 2030 atau PIKAS 2030. Pengubalan akta baharu untuk menambah baik perolehan kerajaan dan memperkukuh tadbir urus syarikat milik kerajaan SOE yang dijangka akan meningkatkan kredibiliti dan keberkesanan pengurusan kewangan awam. Kerajaan akan terus menumpukan perhatian kepada pelaksanaan dasar strategik bagi membugar ekonomi, menjana perubahan dan mensejahtera rakyat. Pengenalan dokumen strategik utama termasuk Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Kebangsaan NETR, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, NIMP 2030, Program Pengaktifan dan Reformasi Badan Berkaitan Kerajaan Gear Up, selain penambahbaikan gaji minimum dijangka mampu memacu perkembangan aktiviti ekonomi dan perniagaan seterusnya menyumbang kepada objektif pembangunan negara. Selain itu, pemakaian Akta 850 akan meningkatkan tadbir urus, kebertanggungjawaban dan ketelusan dalam pengurusan kewangan awam. Kerajaan kekal komited untuk mengukuhkan kedudukan kewangan melalui pelaksanaan dasar fiskal berhemat bagi menyokong aktiviti ekonomi dan melindungi kesejahteraan rakyat selari dengan aspirasi kerangka ekonomi madani. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Tebrau. Terima kasih. Nampaknya tahun depan akan merupakan satu tahun yang mencabar untuk ekonomi dan ringgit Malaysia, khususnya dengan pemilihan Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Syarikat yang memang mempunyai sejarah mengukuhkan US dollar dan mengenakan tarif ke atas produk negara lain. Malah masa kempen, Donald Trump sendiri telah mengumumkan beliau akan mengenakan tarif tidak kurang daripada 20% ke atas produk daripada negara lain. Maka soalan tambahan saya, bagaimana Malaysia boleh menghadapi ataupun mengatasi cabaran ini, dan adakah dengan pengiktirafan Malaysia sebagai rakan kongsi BRICS, usaha untuk kita de-dollarization ini akan sekali lagi menjadi tumpuan kementerian? Terima kasih.
Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Terbau. Kita memang tahu tentang perkembangan yang terkini di Amerika Syarikat. Perkembangan luaran termasuk pergolakan politik di Timur Tengah serta keputusan pilihan raya di Amerika Syarikat turut menyumbang kepada turun naik pasaran kewangan global termasuk ringgit dan mata wang negara yang pesat membangun atau dengan izin emerging market currencies. Namun begitu, prospek positif ekonomi Malaysia termasuk komitmen kerajaan dalam melaksanakan pembaharuan struktur akan memberi sokongan yang berterusan kepada ringgit. Kerajaan akan memastikan ringgit didagangkan dalam keadaan teratur. Bank Negara Malaysia akan terus bersedia untuk membendung pergerakan mata wang yang dianggap berlebihan dalam pasaran pertukaran asing. Kerajaan dan Bank Negara Malaysia telah lama mengambil langkah proaktif untuk mempromosi penggunaan mata wang tempatan bagi penyelesaian perdagangan dan pelaburan antarabangsa. Langkah ini bertujuan untuk membolehkan pengurusan pendedahan pertukaran asing yang lebih cekap, seterusnya mengukuhkan daya tahan dari faktor luar. Sehubungan itu, pihak kerajaan dan Bank Negara Malaysia telah meneroka peluang kerjasama penyelesaian mata wang tempatan dengan negara-negara strategik seperti China, Thailand dan Indonesia serta negara ASEAN lain yang mempunyai nilai dagangan dua hala yang tinggi. Sebagai pengurusi ASEAN pada tahun hadapan, kerajaan akan terus menerajui usaha untuk memperluaskan lagi penggunaan mata wang tempatan serantau dengan negara-negara ASEAN yang lain. Mengenai penglibatan sebagai negara rakan atau dengan izin partner country, BRICS, sebagai sebuah ekonomi kecil dan terbuka, Malaysia bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk OECD, APEC dan yang terkini BRICS. Penglibatan ini dapat meningkatkan kedudukan negara atau our standing dengan izin di peringkat antarabangsa serta memperluaskan peluang dan potensi perdagangan negara. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Rata-rata rakyat cukup terasa dengan tekanan kos sara hidup yang tinggi. Walaupun angka inflasi dilaporkan rendah, tekanan kos sara hidup ini adalah amat berat bagi mereka. Soalan saya, apakah Menteri melihat bahawa tindakan kerajaan memperkenalkan pelbagai cukai baharu, meningkatkan kadar SST, memperluaskan skop SST, termasuk kepada sektor logistik serta menaikkan harga diesel yang semuanya dilaksanakan secara hampir serentak, telah menyumbang kepada kenaikan harga barang dan tekanan kos sara hidup ini? Selain itu, untuk tempoh yang akan datang, apakah jangkaan kenaikan harga barang dan kos sara hidup rakyat apabila gaji minima dan harga petrol dinaikkan pada tahun hadapan? Apakah strategi yang diambil untuk meningkatkan pendapatan kerajaan tanpa membebankan rakyat, terutamanya dalam konteks usaha diversifikasi sumber pendapatan selain cukai langsung? Ini perlu jadi fokus reformasi fiskal di pihak kerajaan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan tambahan ini. Soalan ini sangat relevan. Kerajaan amat memahami dan prihatin terhadap beban kos sara hidup yang dihadapi oleh rakyat. Lebih-lebih lagi dalam suasana ekonomi yang amat mencabar kini. Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan termasuk memperkenalkan beberapa cukai serta perubahan kepada kadar dan skop SST adalah sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan hasil negara bagi memastikan pembangunan negara dapat diteruskan secara mampan dan untuk memperkukuh kedudukan fiskal kita. Mengenai persoalan yang dibangkitkan, kita akui bahawa sebarang perubahan pada cukai dan harga terutama dalam sektor yang penting seperti logistik dan bahan api boleh memberi kesan kepada harga barangan. Namun, kerajaan telah mengambil pendekatan berhati-hati dan mempertimbangkan pelbagai mekanisme untuk meminimumkan impak ke atas kos sara hidup rakyat. Ini termasuk pemberian subsidi bersasar seperti subsidi bahan api yang terus dinikmati oleh golongan B40 dan beberapa segmen masyarakat yang memerlukan, selain bantuan-bantuan khas dalam belanjawan yang telah diumumkan baru-baru ini. Untuk tempoh yang akan datang, kerajaan menjangka bahawa kenaikan harga barang dan kos sara hidup akan kekal pada kadar yang terkawal.
Namun kita tidak menafikan kemungkinan peningkatan kecil disebabkan faktor-faktor luaran seperti harga komoditi global dan isu-isu rantaian bekalan. Dalam hal ini, kenaikan gaji minima adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat yang berpendapatan rendah, sekaligus membantu mereka menangani kos sara hidup dengan lebih baik. Kerajaan juga mengambil langkah proaktif untuk memastikan bekalan barangan keperluan mencukupi dan harga kekal stabil, termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai agensi untuk memantau stok barangan keperluan seperti beras, tempatan dan minyak masak paket. Usaha ini juga melibatkan pihak industri untuk meningkatkan pengeluaran dan memastikan rantaian bekalan tidak terganggu. Pendek kata, walaupun langkah-langkah fiskal ini mungkin ada kesan tertentu, kerajaan komited untuk menimbang keperluan untuk meningkatkan hasil negara dengan memastikan kesejahteraan rakyat tetap menjadi keutamaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.